Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara bermula kemarin dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memberikan penekanan dalam beberapa perkara bagi mencapai objektif pembangunan dan kemajuan negara. Ini termasuk mengenai perlunya usaha diteruskan dan dipertingkatkan lagi ke arah mempelbagaikan ekonomi serta memberikan tumpuan kepada industri-industri strategik, peruntukan yang disediakan digunakan dengan lebih berhemah serta projek rancangan kemajuan negara RKN akan dapat dipercepatkan mengikut garis masa yang sudah ditentukan. Dalam titah sempena istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyifatkan Majlis Mesyuarat Negara adalah merupakan medan untuk melahirkan pendapat dan buah fikiran yang membina oleh para ahli. Ia dihasratkan kekal relevan untuk membincang perkara-perkara strategik yang bermanfaat bagi rakyat dan negara. Kita berharap ahli-ahli yang berhormat akan sentiasa peka untuk mengikuti perkembangan yang berlaku, bukan sahaja di dalam negara, malah juga di peringkat serantau maupun antarabangsa. Semua itu titah baginda boleh memberikan kepada ahli-ahli yang berhormat perspektif berbeza serta idea-idea baharu yang boleh menyuntik kemajuan dalam bidang-bidang utama yang diperlukan. Secara khusus, beta juga mahu ahli-ahli yang berhormat yang dilantik akan sentiasa turun padang untuk bermuzakarah dengan pihak-pihak berkepentingan dari sektor kerajaan, swasta, persatuan-persatuan dan lebih-lebih lagi para penduduk yang diwakili masing-masing. Beta percaya perundingan timbal balik ini akan memastikan inklusiveness ke semua pihak dan meningkatkan lagi keyakinan masyarakat serta membantu reka dasar kerajaan beta. Ke arah ini, beta sarankan supaya pihak-pihak berkenaan dalam kerajaan untuk terus memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan ahli-ahli yang berhormat, khasnya menerusi penglibatan dalam mana-mana keahlian jawatan kuasa ataupun task force yang diamanahkan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengambil maklum akan ramalan ekonomi negara akan mengukuh kepada 2.4% pada tahun ini. Ahli-ahli yang berhormat yang dilantik juga disarankan untuk membuat inisiatif-inisiatif masing-masing ke arah membantu kerajaan beta dalam menjana peluang-peluang pekerjaan, mempertingkatkan sektor-sektor perekonomian dan pembangunan kapasiti sumber tenaga manusia, termasuk di kalangan pengusaha-pengusaha tempatan dan golongan-golongan tertentu yang lain. Beta difahamkan bahawa menerusi laporan ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office (AMRO) telah diramalkan bahawa ekonomi negara akan mengukuh kepada 2.4% pada tahun 2024. Yang diterajui oleh sektor bukan minyak dan gas melalui aktiviti perekonomian dalam subsektor pertanian, makanan, keawangan, pengangkutan dan pelancongan serta
perluasan aktiviti dalam sektor penapisan minyak dan gas hiliran. Titah Baginda seterusnya menekankan keperluan mengutamakan bekalan tenaga elektrik dan bahan api selain memberi perhatian kepada isu-isu semasa. Beta juga telah difahamkan bahawa beberapa usaha mempelbagaikan ekonomi telah pun dilaksanakan, namun masih saja belum mencukupi untuk mengimbangi kedudukan defisit fiskal kerajaan. Tetapi apapun keadaan, pada hakikatnya kita tidak dapat lagi terlalu bergantung kepada semata-mata sektor minyak dan gas, kerana terdapat beberapa faktor di luar kawalan kita seperti penurunan pengeluaran minyak dan gas dan harga pasaran global minyak dan gas yang tidak menentu. Usaha-usaha perlulah diteruskan dan dipertingkatkan lagi ke arah mempelbagaikan ekonomi serta memberikan tumpuan kepada industri strategik di mana negara mempunyai potensi dan kekuatan untuk lebih berjaya. Pada masa yang sama, isu-isu semasa seperti isu alam sekitar, perubahan iklim dan sebagainya juga perlu diberikan perhatian. Namun apapun berlaku, hala tuju pengeluaran minyak dan gas mesti diaktifkan dan industri hiliran minyak dan gas dikembangkan serta bekalan tenaga elektrik dan bahan api terus diutamakan. Dari segi perbelanjaan kerajaan pula, titah Baginda ianya dilihat semakin meningkat tahun demi tahun. Namun demikian, alhamdulillah, kerajaan Beta masih mampu untuk menyediakan sejumlah belanjawan bagi keperluan pembangunan. Apa yang penting di sini ialah setiap agensi kerajaan Beta hendaklah menggunakan peruntukan yang disediakan dengan lebih berhemah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan bagi penduduk dan rakyat negara ini. Dari segi pembangunan negara pula, Rancangan Kemajuan Negara RKN ke-12 akan bermula pada tahun kewangan 2024-2025 ini bagi tempoh 5 tahun. Dalam masa yang sama, RKN mempunyai peranan penting ke arah mencapai aspirasi wawasan Brunei 2035. Maka apa yang Beta harapkan adalah supaya projek-projek pembangunan RKN ini akan dapat dipercepatkan mengikut garis masa yang sudah ditentukan. Adalah juga menjadi harapan kita supaya blueprint yang berkaitan dengan perekonomian akan mendorong kepada pertumbuhan sektor yang disasarkan dan dapat menarik lebih banyak lagi pelaburan langsung asing yang berpotensi untuk menjana peluang-peluang pekerjaan baharu. Untuk akhirnya, Beta sekali lagi menyarankan agar persidangan ini akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya bagi mencapai objektif pembangunan dan kemajuan negara.
Istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara berlangsung di bangunan Dewan Majlis, Jalan Dewan Majlis. Ia menandakan bermulanya sesi membincangkan peruntukan belanjawan negara bagi tahun keuangan 2024-2025. Berangkat sama Paduka-Paduka Anak Anda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku ahli rasmi kerana jawatan, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Pemaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara dan Dr. Dayang Hajah Nurhaini binti Pihin Orang Kaya Setia Jaya Datuk Paduka Awang Haji Hurairah, Jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke Dewan Persidangan Dewan Majlis dengan diiringi oleh perarakan masuk cokmar Majlis Mesyuarat Negara. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Sallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara kali ke-20 akan membincangkan dan meluluskan perkara utama iaitu Rang Undang-Undang 2024 Perbekalan 2024-2025. Rang Undang-Undang Perbekalan 2024-2025 yang akan diguna pakai bermula 1 April 2024 akan dibincangkan pada persidangan Majlis Mesyuarat Negara tahun ini. Persidangan kemarin dimulakan dengan Dewan meneliti dan mengesahkan minit persidangan Majlis Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara yang telah bersidang tahun lalu selama 18 hari bermula 2 hingga 28 Mac 2023. Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Dewan turut mengalu-alukan jurutulis Majlis Mesyuarat Negara yang baharu. Dewan menangguhkan sidangnya dan akan disambung hari ini pukul 9.30 pagi. Orang ramai sekali lagi berpeluang untuk menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan pesanan ringkas SMS. Perkhidmatan sehingga 26 Disember 2024. Majlis Pelancaran Perkhidmatan SMS Dana bagi pembinaan masjid dan penerimaan kutipan sumbangan perkhidmatan SMS Tabung Dana Pembinaan Masjid 2023 berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Agama.
Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku pengerusi jawatan kuasa pengutipan dan pengeluaran tabung dana berkenaan. Lebih RM245,000 berjaya dikutip melalui penerimaan sumbangan SMS tabung dana pembinaan masjid yang dibukakan selama 9 bulan. Sumbangan diserahkan oleh Wakil Syarikat DST Progressive dan Imagine. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis sambutan Isra' dan Mi'raj. Acara kelolaan Jabatan Penjara berlangsung di kementerian berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Ceramah khas bertajuk Ibrah Peristiwa Isra' dan Mi'raj, Jaga Solat disampaikan oleh Awang Najib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Apa dia Isra' dan Mi'raj itu? Isra' yang seperti kita ni tahu, perjalanan secara rahsia pada malam hari. Sejak 40 tahun yang lalu, negara Brunei Darussalam dan Jepun telah menyaksikan banyak pertukaran rakyat dengan rakyat dalam pelbagai bidang termasuk perniagaan, pelancongan, kebudayaan, penyelidikan dan pendidikan. Pelbagai program pertukaran seperti rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun Siap, rangkaian pertukaran pelajar dan belia Jepun Asia Timur Genesis, Nihongo Partners banyak menyumbang kepada pertukaran yang luas ini. Perkara itu ditekankan oleh Tuan Yang Terutama Medan Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Maharaja Jepun yang ke-64. Majlis diadakan malam tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Tuan Yang Terutama Medan Toru juga menambah kerjasama pertahanan dan keselamatan maritim semakin mendalam antara kedua-dua negara yang membawa kepada permulaan dialog dasar pertahanan Jepun Brunei tahun lalu dan juga pertukaran antara pihak berkuasa maritim. Mempelajari bahasa asing merupakan kunci bagi memahami sejarah, budaya dan tradisi negara luar. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye menjelaskan demikian semasa majlis pembukaan kursus bahasa Turkiye. Acara berlangsung di Pusat Sejarah Brunei. Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy juga menjelaskan kursus bahasa dapat merapatkan hubungan rakyat kedua-dua buah negara. Dikendalikan oleh Kedutaan Republik Turkiye dengan Pusat Sejarah Brunei, kursus bahasa Turkiye dibukakan bagi orang ramai. Forum Brunei 2024 yang berlangsung selama 2 hari berakhir dengan penyampaian rumusan penutupan. Majlis diadakan di Institut Kepimpinan Inovasi dan Kemajuan Ilya, Universiti Brunei Darussalam UBD. Dr. Haji Tassim bin Haji Abu Bakar, Pengarah Akademi Pengajian Brunei UBD, dalam ucapan penutupannya berkata kesemua kertas kerja yang dibincangkan adalah mengenai hala tuju dan masa depan Brunei. Perbincangan termasuk memfokuskan pelbagai perkara, antaranya ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Terdahulu, penyampaian rumusan penutupan diserahkan kepada Pengarah Akademi Pengajian Brunei. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Kokurikulum dengan kerjasama bahagian tabung simpanan darah Pusat Penemaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saliha menganjurkan kempen derma darah. Kempen diadakan di sebuah pusat membeli belah di Brakas. Sebanyak 64 pain darah berjaya dikumpulkan. Kempen dihasrat dapat meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kepentingan menderma darah yang boleh menyelamatkan nyawa selain membantu menambah simpanan tabung darah.